Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba memasuki Islam, memeluk Islam, lalu elok Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya yang telah dia lakukan sebelum itu, dan segala kesalahan selepas itu dikira sebagai qisas, dan satu kebaikan bersamaan dengan 10 kali ganda seumpamanya kepada 700 kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengerjakan salat fardu berjemaah. Kita susuli dengan i'tikaf di dalam masjid. Siapa yang lupa niat, bolehlah niat sekarang. InsyaAllah kita nak dapat pahala berganda, pahala yang berterusan selagi mana kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita sedang mempergiatkan untuk menggarap berapa banyak pahala ganjaran selain daripada i'tikaf di dalam masjid. Kita juga dapat pahala sedang menunggu solat akan didirikan, yang mana ganjaran yang disebutkan oleh Nabi SAW, ganjarannya seolah-olah sama sedang melaksanakan solat. Kita tunggu solat Isyak ni, tunggu setengah jam, 45 minit. Sepanjang tempoh itulah dikira pahala seolah-olah kita sedang mendirikan solat tanpa henti. Dan tambahan pula kita duduk dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicurahkan rahmat berkat keikhlasan kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Majlis ilmu untuk kita mempelajari dan memperdengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Dan Sahih Bukhari itu telah diringkaskan menjadi kitab mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang kita baca pada malam ini insya-Allah. Dan kita akan sambung pengajian hadis yang ke-34, iaitu masih lagi bab keimanan, yang mana termasuk dalam hadis yang membicarakan babu husni islamil mar'i, bab yang menceritakan tentang Islam seseorang yang baik. Maksudnya Islam seseorang yang diamalkan dengan baik. Jadi hadisnya yang sebut insya-Allah kita baca sama-sama, kita hayati bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darain an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisasu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin wa sayyi'atu bimithliha illa ay yatajawazallahu. Rawahul Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba memasuki Islam, memeluk Islam,
lalu elok Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya yang telah dia lakukan sebelum itu, dan segala kesalahan selepas itu dikira sebagai qisas, dan satu kebaikan bersamaan dengan 10 kali ganda seumpamanya kepada 700 kali ganda, dan setiap dosa ataupun kesalahan diganjari satu dengannya, melainkan Allah telah mengampunkan dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini terjemahan hadis. Kita baca hadis ini yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila seseorang hamba itu masuk Islam, lalu baik Islamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosa-dosanya yang lalu, yang telah dia lakukan sebelum Islam. Baik, kita jelaskan sikit-sikit. Di sini Nabi kata, kalaulah hamba Allah ni dulu dia bukan Islam, selepas itu dia masuk Islam, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lepas dia masuk Islam, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nampak? Ya. Jadi di sini ada perbincangan panjang di kalangan para ulama. Dia ada dua kelompok mazhab. Pertama, kelompok majoriti ulama dan mazhab Hanafi. Kalau kita lihat daripada hadis ni, orang masuk Islam, ketika dosa-dosa yang dia lakukan ketika dia belum Islam, ketika dia kafir, masuk Islam, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ini maksud hadis. Jadi majoriti ulama dia kata berdasarkan hadis ini, orang-orang bukan Islam dalam istilah disebutkan dalam kaedah, dia kata al-kuffar mukhatabuna bitakalifis syariah. Itu bahasa Arabnya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, bermaksud orang-orang bukan Islam ataupun orang kafir juga dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syariat. Dari segi sudut apa? Ulama berselisih pendapat. Okey, kita orang Islam kalau tak sembahyang 5 waktu berdosa besar. Kita cukup nisab, cukup haul, tak bayar zakat, berdosa besar. Kita masuk bulan Ramadan, tak puasa Ramadan, berdosa besar. Baik, perbahasan sekarang kita nak cerita, orang kafir berdosa tak? Dalam keadaan dia kafir, belum masuk Islam, adakah dia dikira berdosa atau tidak sebab tak sembahyang 5 waktu, tak puasa Ramadan, yang kaya yang tak bayar zakat ketika dia belum Islam? Di sini pokok perbincangan di kalangan para ulama, berdosa atau tidak. So di sini ada dua kelompok ulama, majoriti dan minoriti, ataupun 3 mazhab lawan 1 mazhab lah. Dia bukan lawan bergaduh lah, berselisih pendapat. Dan kita kata khilaf mu'tabar, yang mana mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali berpendapat bahawa orang kafir walaupun dia tak masuk Islam, mereka tetap dikira berdosa kerana tidak sembahyang. Mereka juga dikira berdosa kerana tidak berpuasa. Mereka juga berdosa disebabkan tidak melakukan tanggungjawab syariah yang lain. Mereka juga dikira berdosa minum arak. Mereka dikira berdosa berzina. Mereka dikira berdosa berjudi walaupun agama anutan mereka membenarkan. Contoh, ya, kita tak yakin mana-mana agama membenarkan arak, zina dan sebagainya. Even agama Kristian sekalipun, kalau kita tengok dalam buku-buku Bible mereka pun jelas arak diharamkan, zina diharamkan, apa lagi, judi diharamkan. Cuma tak tahu, ya, memang kita ketahui ahli kitab memang terkenal dengan mengubah syariat Nabi Isa alaihi salam, begitu juga dengan Yahudi, ya. Jadi orang kafir ni menurut para ulama majoriti termasuk mazhab kita tak boleh curi, dosa. Walaupun dia beragama Buddha, Kristian sekalipun, tak solat 5 waktu tetap dicatatkan. Sebab mereka tak semestinya, tak Islam tidak dipertanggungjawabkan, mereka tetap dipertanggungjawabkan. Bermakna kalau mengikut majoriti ulama, mereka juga bukan saja diseksa disebabkan kekufuran, mereka juga diseksa kerana tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat.
seperti solat dan sebagainya. Kalau mereka merompak pun akan diseksa disebabkan rompakan mereka. Kalau mereka minum arak, mereka juga akan diseksa bukan hanya kekufuran, tapi mereka juga akan diseksa berdasarkan dosa kecurian, maksiat yang mereka lakukan. Manakala mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ulama besar, sebab itu kita kata khilaf yang mu'tabar, yang mana disebutkan bahawa pendapat beliau orang kafir tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab ataupun konsep yang dinamakan sebagai tanggungjawab ibadat Islam. Maksudnya dekat akhirat nanti mereka akan diseksa hanya disebabkan mereka ini kafir ataupun kekufuran. Itu pendapat. Ya, okey. Dah jelas perbezaan pendapat di sini, maka dari segi hukum fiqh pun dia memberi satu kesan yang besar. Ya. Dan dia sebenarnya berkecimpung ataupun dia memberi kesan yang impak dalam society sosial masyarakat kita, tuan-tuan. Ya, isu yang sebenarnya macam kita kata, isu dia yang sekarang ni orang muda dia suka cari rezeki, ya. Rezeki kata orang bukanlah suka, tapi satu alternatif untuk orang muda kita mencari rezeki yang halal. Grab, hantar motor pakai Grab, Food Panda, kan? Food Panda ni, tuan-tuan, dia kalau nak jadi penghantar Food Panda ni dia kena daftar. Dan bila didaftar Food Panda ni ataupun Grab Food ni, dia kena ikut syarat-syarat tertentu. Dan Grab dan Food Panda ni dia bukanlah syarikat milik orang Islam, dan dia menawarkan khidmat menghantar barangan, hantar makanan, dan tidak ditapis sama ada halal dan haram, sama saja. So bila rakan-rakan saudara-saudara kita ni orang muda yang hantar makanan ni, kadang-kadang mereka ini terpaksa hantar makanan-makanan yang bukan halal kepada non-Muslim. Bila you dah daftar Grab, bila you dah daftar Food Panda, ya, tak boleh sesuka hati nak ambil tak nak ambil. Dia akan bagi kredit, dia akan bagi kesan pada kredibiliti pekerja tu. Kalau kita kata tengok, ini pork, ini babi ni, tak hantar. Okey, sekali okeylah, 2 kali, 3 kali, silap-silap Grab boleh ban dia. Ya. Dan silap-silap Food Panda boleh buang dia, dia tak boleh nak cari rezeki. Apatah lagi zaman sekarang ni, zaman masih lagi pandemik, kita tak dinamakan endemik, ya. Kadar jangkitan pun masih meningkat tinggi dan seumpamanya. Jadi bila kita lihat dalam situasi ini, agak kritikal lah ekonomi. Ramai yang kena buang kerja beralih jadi rider. Alhamdulillah, alternatif juga, maksudnya adalah peluang untuk mereka mencari rezeki. Permasalahan, boleh tak rider-rider Muslim ni, dia nak tolak tak boleh. Risiko sangat besar. Yang mana kalau mereka tolak, di situ mereka akan ditimpa masalah. Mungkin akan dibuang kerja, mungkin rate tengok dia punya rate 3 star. Macam saya kan, kadang-kadang kita tempah Food Panda tu, tiba-tiba tengok yang rider tu 3 star. Wah, ini masalah ni. Problem ni mesti display tak bagus. Nanti kita order makanan sampai lambat, barang kita tak beradilah, kita pun tak nak. Kita minta request mana-mana rider yang baru bukan yang lain. Jadi risiko. Kadang-kadang star tu berkurangan atas bukan sebab attitude dia, tapi benda ni haram, tak boleh lah, kedai ni haram, restoran ni haram, nak bagi dekat orang Cina haram, kita bersubahat dan sebagainya. Kalau aku bagi, maksudnya aku berdosa juga. Di sini apakah penyelesaian dia, tuan-tuan? Jadi di sini, tuan-tuan, kalau kita berbalik kepada perbincangan tadi yang dibincangkan khilaf di kalangan para ulama antara majoriti dan mazhab Hanafi, kita nampak kesan hukum dan kesan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh setiap para ulama. Maka dari situ, kalau ikut mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, dia kata rider-rider ni tak boleh nak hantar makanan haram kepada penganut bukan Islam. Walaupun kita kata, kenapa tak boleh? Sedangkan dia itu adalah orang bukan Islam, yang mana makan babi itu halal di sisi agama mereka. Yang kita haram lah, jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Tetapi dia agama Buddha, agama ni tak kisah makan babi. So what's wrong, dia kata. Jadi ulama-ulama kata, majoriti ulama kata, bukan masalah agama mereka tak boleh, tetapi Allah tak benarkan.
Dan dalam hadis pun disebutkan dalam Al-Quran dan banyak riwayat lain, hujah-hujah jumhur mengatakan bahawa orang bukan Islam juga dipertanggungjawabkan atas syariat-syariat Islam walaupun mereka bukan Islam. Itu masalah dia. Manakala mazhab Hanafi pula mereka berbeza pendapat. Dia kata macam mana? Dia kata orang bukan Islam ni mereka tidak ghair mukhatawin. Mereka itu tidak dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab syar'i, tak diseksa disebabkan tak solat, puasa dan sebagainya. Ya, mereka hanya diseksa disebabkan kekufuran mereka sahaja. Jadi menurut ulama mazhab Hanafi, orang bukan Islam boleh berinteraksi dengan benda yang dirasakan halal untuk penganut bukan Islam. Maksudnya bagi mereka, kalau riders ni dipertugaskan untuk hantar makanan yang haram, sekali tengok dapat keluar, whisky botol besar ni, 5 kilogram, 5 liter, ya. Kalau majoriti kata haram, tapi mazhab Hanafi kata tidak haram, boleh. Harus orang Islam bagi, hantar, serve dekat orang bukan Islam. Yang tak boleh orang Islam serve pada orang Islam. Itu menurut mazhab Hanafi. Baik. Standpoint dekat Malaysia macam mana? Apakah kedudukan fatwa ini? Adakah kita boleh ambil mazhab Hanafi terus? Maksudnya dari segi sudut pandangan khilaf ulama dan keadaan maslahat pekerja-pekerja rider ini, ya, kalau ikut mazhab jumhur tak lepaslah. Mazhab Syafi'i pun tak lepas mazhab kita. Mazhab Hanafi, yes. Maksudnya riders ni urut dada lah. Alhamdulillah, ada juga jalan keluar. Namun fatwa-fatwa dekat Malaysia, tuan-tuan, mereka lebih teliti. Maksudnya tidak sesuka hati boleh ambil daripada mazhab Hanafi itu untuk diamalkan sebagai teras. Tetapi ada dhabit ataupun piawaian-piawaian yang telah ditetapkan. Macam kami dekat Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, seperti mana persidangan dibuat perbincangan dengan ahli jawatan kuasa perundingan syariat Wilayah Persekutuan, berkumpul, berhimpun, ya, dalam situasi ini riders dibenarkan. Maksudnya dalam keadaan maslahat, keperluan mendesak, mereka boleh hantar barangan-barangan haram kepada non-Muslim berdasarkan keharusan mazhab Al-Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Cuma dia kata untuk tindakan yang lebih selamat ataupun kita bertindak supaya lebih berhati-hati, hasil kutipan daripada yuran kita hantar ataupun upah kita hantar makanan haram itu jangan dimakan, jangan diambil dan jangan diberi pada keluarga makan. So contohnya lah kan, satu hari itu dia boleh dapat untung RM200. Let's say lah, dia rajin daripada pagi sampai malam, ya, dia hantar, dia dapat dalam RM200. Sekali hantar RM45, tak masuk tips lagi dapat. Jadi dia hantar, tuan-tuan, dalam RM200 tu adalah RM20 ke RM30 adalah upah hasil dia menghantar makanan-makanan haram. Jadi dari segi sudut kefatwaan, fatwa termasuklah fatwa Wilayah Persekutuan mengatakan yang RM30 tu jangan ambil, jangan makan. So jangan bagi dekat anak bini makan, jangan buat apa dan sebagainya. So RM20, RM30 tu salur kepada Baitul Mal, ataupun salur kepada mana-mana fakir miskin yang memerlukan. Itu kaedahnya seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Harta yang seseorang dapat melalui jalan haram bukan miliknya, tidak boleh dimiliki. Contoh, dia dapat duit hasil keuntungan riba, ataupun dia ambil duit tu keuntungan hasil daripada judi. So keuntungan itu ataupun dia punya keuntungan daripada riba itu tak boleh dimiliki. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, begitu juga kalau kita duk bagi orang pinjam duit, kita ambil duit kita, lepas tu kita minta bunga. Yang bunga tu haram, tak sah dimiliki, bukan milik kita. Yang pokok tu tak apa. Yang riba tu pun haram. Contoh, kalau kita berjudi, modal RM100, dia pun 100, menang dapat RM200. Yang RM100 tu duit pokok kita punya, tak apa. Yang 100 untung tu duit orang, tak boleh, tidak sah dimiliki sama sekali. So macam mana? Ada dua cara. Duit haram itu sama ada dipulangkan kembali kepada pemiliknya. Contoh, saya ni bagi orang pinjam duit, saya letak syarat bunga 10%.
So saya bagi pinjam 1,000 dan orang pulangkan balik 1,100. Baik, 1,000 tu saya punya. Yang 1,000 tu 10%, yang 100 10% tu bukan milik saya. So saya wajib pulangkan balik. Itu kata Imam Ghazali. Kalau tak jumpa tuannya susah nak cari, maka option kedua diserahkan kepada Baitul Mal untuk pembangunan maslahat orang Islam. Buat jalan raya ke, ataupun buat tandas ke, ataupun option ketiga boleh diberikan kepada asnaf fakir miskin. Mereka yang memerlukan bantuan, boleh bagi mereka, untuk mereka adalah halal. Namun untuk kita miliki tidak boleh. Atas dasar itu, fatwa dikeluarkan riders ini dalam keadaan terdesak, dia boleh hantar barangan-barangan haram kepada non-Muslim sahaja. Non-Muslim sahaja. Okey? Dan bila dihantar, dapat collect mata dan duit, duit tu kena kira siap. Okey, hari ni yang babi punya RM10. Yang kedai mana-mana yang confirm tak ada sembelih punya RM15. Hari ni simpan. Nanti bila dah kumpul-kumpul duit, okey, sebulan punya hasil kutipan haram. Hasil kutipan haram tu ya, RM100 katakanlah ya. Sedekahkan dekat. Jangan masuk tabung masjid. Tabung masjid dia bukan Baitul Mal. Baitul Mal, Selangor ada Baitul Mal. Ya, pergi lembaga zakat Selangor, ini duit haram saya. Duit haram. Dahsyat ya. Duit haram saya. Ni saya nak masuk Baitul Mal. Nanti lembaga zakat Selangor ambil, pandai-pandai dia lakukan, dia serahkan Baitul Mal. Kat wilayah kita ada Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan Mawib pun ada Baitul Mal, pun ada menghimpunkan harta-harta yang haram untuk diserahkan kepada maslahat orang awam ataupun orang Islam. Yang mana duit haram ni tidak dibuat binaan masjid. Dia tidak dibuat masjid, tapi lebih kepada kegunaan awam, bukan orang Islam saja, orang kapiak boleh pakai, contoh jalan raya, tandas dan sebagainya ya. Itu cara dia. Jadi adalah jalan keluar. Ya, ada jalan keluar, dan tidaklah terlalu mudah untuk kita ambil pandangan daripada mazhab Hanafi sebagai pegangan dan kita naik syok pula. Kalau macam tu hantar babi lagi best, lagi banyak. Tak boleh juga. So jadi dari segi sudut kefatwaan mesti berhati-hati, mesti dilihat dari segi sudut pandang yang mana untuk menjaga maslahat supaya manusia lebih terjaga halal dan haramnya. Ya. Jadi saya tak nak cerita hujah setiap mazhab, dia memang complicated dan sangat pening. Berdasarkan hujah, pentakwilan, amalan sahabat, tabi'in dan sebagainya, semua itu diperbincangkan dan diperdebatkan. Namun kita bukan nak berdebat. Dalam hal ini kita ambil pandangan yang lebih selamat, iaitu pandangan majoriti ulama. Kita jangan involve benda macam tu ya. Tetapi dalam masa yang sama, kalaulah ada kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita yang sebagai riders terdesak, ya, tak boleh nak cari sumbangan mana lain, kerja itu yang ada, dan terpaksa melibatkan dengan benda-benda haram, insya-Allah ada jalan keluar yang difatwakan oleh fatwa ulama-ulama dekat Malaysia ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mazhab Hanafi memang ringanlah ya, cuma kita jangan sengaja nak lari mazhab untuk kita ambil kesempatan. Sebab itu dalam isu, ingat tak isu kuil ya, masa banjir tu ada pelajar UIA, dia pergi bersihkan kuil tu ya. Dia menggunakan konsep mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata boleh, bagi saya tak betul, bagi saya tak tepat menggunakan konsep mazhab Hanafi untuk menghalalkan orang Islam tolong bantu bersihkan kuil, bukan Islam. Tak betul ya. Yang betul dalam mazhab Hanafi, yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi bekerja, ambil upah. Contohnya lah, seorang tukang kayu, tukang batu diupah oleh padri untuk membetulkan kipas ataupun dinding dekat gereja dia. Ataupun kita kata dekat kuil tu dia punya pencawang elektrik dirosak, panggil TNB. Yang betulkan TNB tu orang Islam Melayu kita, tuan-tuan. Apakah hukum dekat situ? Di sini pun masih ada khilaf di kalangan para ulama. Sama juga konsep lebih kurang. Kalau orang Islam datang betul elektrik dekat kuil ataupun gereja, menurut majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i, haram, berdosa. Ya, itu majoriti. Sama juga macam konsep tadi. Manakala mazhab Hanafi kata kalau bekerja ambil upah untuk membetulkan elektrik, batang pipe dan sebagainya, maka hukumnya harus di sisi mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi kata halal sebab kerja tu halal.
Kalau majoriti ulama jumhur kata haram, sebab apa? Kita bekerjasama untuk membaik pulih, dan kita bekerjasama bila gereja itu cantik dan convenience, kita menggalakkan orang untuk beribadah, menyembah selain daripada Allah. Manakala mazhab Hanafi dia kata yang sembah Allah tu lain cerita, tapi orang Islam yang kerja betulkan elektrik, betulkan batang pipe tu halal, dia kata. Itu alasan mazhab Hanafi. Baik, tak apa. Itu khilaf, tak ada masalah. Sesuai lah kalau abang-abang TNB datang ke gereja betulkan lampu, itu tak apa. Boleh pakai mazhab Hanafi. Cuma the problem is yang datang secara sukarela. Tak dipanggil, tak dijemput, terhege-hege, kau datang pergi bersih. Kat situ mazhab Hanafi pun tak sebut, tuan-tuan. Kalau buka dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin ke mana-mana kitab ke dalam mazhab, dia kata kerja, ambil upah. Ya, it's not voluntary work, bukan kerja yang melibatkan kesukarelaan, tak ada. Sebab tu kalau nak faham konsep fiqh mazhab ni, kena betul-betul faham, kena tanya pada ahlinya, kena buka betul. Bukan kita baca kitab, kita faham sendiri dan tafsir sendiri, lepas tu buat sendiri. Lepas tu bawa mana ayat Al-Quran sana sini ditakwilkan. Ini. Tapi kalau macam yang kerja macam TNB ke Jabatan Bekalan Air, ke pasang kapet dekat Kuwait, tu lain cerita lah. Adalah kita boleh tasamuh dan kita ambil pandangan mazhab Hanafi. Ya. Tapi alasan dia kata, masa masjid kena banjir tu orang bukan Islam tolong bantu. Yelah, dia datang tak ada masalah. Kita appreciate kalau non-Muslim datang bersihkan masjid, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Tapi masalah kita pun tak jemput. Tapi kalau dia datang nak bersihkan masjid, okey tak? Okey. Kita satu Malaysia dan tak ada masalah. No problem. Ya. Jadi dia bersih, datangkan masjid kita. Jangan pula kita terhege-hege nak pergi bersihkan kuil. Lebih baik kita cari rumah-rumah non-Muslim yang teruk kena banjir, kita bantu dia. Lagi bagus. Kuil biar uruskan penganut-penganut mereka yang uruskan. Tetapi kalau rumah non-Muslim, Hindu, Buddha, Kristian yang teruk perlukan bantuan Islam, itu wajib kita bantu, tuan-tuan. Sebab mereka adalah ahli zimmah. Ya, ahli zimmah di bawah perlindungan kita. Susah, kita kena bantu, tuan-tuan. Walaupun tak ada zakat, mungkin ambil Baitul Mal kita bantu. Ada jabatan kebajikan masyarakat, kita kena bantu. Ya, dalam konteks Malaysia, kita ni pemimpin orang Islam. Tahu rakyat kita bukan Islam susah, pemimpin tu wajib bantu. Begitu juga masyarakat, selain daripada menjaga orang Islam, kita ada zakat, bayar zakat pada orang miskin. Dalam masa yang sama kita tahu jiran kita, satu kampung kita bukan Islam susah, ulama kata masyarakat Islam dalam tu wajib membantu ahli zimmah. Itu faham konsepnya. Bukan pergi ke kuil. Kuil dia urusan penganut mereka. Ini kan toleransi, Ustaz. Ya, toleransi, tapi toleransi ada hadnya. Betul tak? Ada hadnya. Betul tak? Dalam hal ucap Merry Christmas ke Happy Deepavali, ya, ada khilaf, masih lagi boleh diperbincangkan, kita masih lagi boleh berbeza pandangan. Ya, kalau saya pribadi, saya tak ucapkan Merry Christmas, ataupun saya pribadi, ya, saya cenderung pada pendapat majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Saya akan ucap lain, Happy Holiday ke, Have a nice day ke apa. Tak ada cuba Deepavali sebut tak sebut. Tapi walaupun saya tak setuju, dalam hal ni kita masih lagi boleh ada khilaf, masih boleh lagi ada perbincangan. Mungkin ada golongan mu'allaf baru masuk Islam, ya, takkan dia tak boleh nak greeting dia punya parents yang masih bukan Islam. Sini ada toleransi, maksudnya ada had. Tapi ada benda yang tak boleh kita toleransi, janganlah kita buat. Janganlah kita inform benda macam tu. Banyak lagi kita boleh bantu. Kita dah toleransi dalam keagamaan, kita bagi mereka untuk banner kuil, banner gereja, itulah. Ya, kita tak paksa mereka masuk Islam, kita tak paksa mereka ikut syariat Islam. Ya, bahkan kalau mereka melakukan kesalahan enakmen jenayah syariah pun tak kena hukum. Dah cukup toleransi kita. Kita nak tambah toleransi kita. Lama-lama semua agama sama. Pluralisme lah. Kan? Jadi kena ada hadnya, kena ada dia punya perkara-perkara yang perlu dibuat. Jangan nanti kita kata satu hari yang mana orang kafir mengajak Nabi, hari ni kau sembah berhala, kami sembah Allah. Besok kami balik sembah Allah, kau sembah Allah semula. Lakum dinukum waliyadin. Kan? Jadi bab ibadat, bab penyembahan tak ada toleransi. Untuk bagi hak pada mereka, itu toleransi, tuan-tuan. Betul tak?
untuk mereka berniaga. Makanan-makanan haram mereka ada tempatnya diberikan. Ya. Dan kita nak elak tak boleh, ada fatwa membenarkan riders kita untuk berinteraksi dengan benda macam ni. Ya, tapi ada piawaian yang perlu diikut. Seperti mana difatwakan oleh para ulama tempatan Malaysia kita ini. Jadi kita kena faham, toleransi ni ada hadnya, bukan kita boleh langgar sesuka hati. Ya, jadi kena faham betul-betul dan kena hayati betul-betul. Apatah lagi kita tak nak berkompromi dengan urusan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak sembah dia. Dia bukan masalah kita sembah, tuan-tuan. Kita masuk tidur dalam kuil pun kita tak ada niat nak sembah dia pun. Kita tak apa. Tapi masalah kita membantu untuk melicinkan urusan penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pihak kerajaan membenarkan mereka bagi tanah, itu tanggungjawab kerajaan. Ya, seperti mana zaman Nabi SAW, Nabi kata jangan pecahkan biara, jangan pecahkan gereja. Bila kita masuk tempat orang Islam, kita takluki tempat orang bukan Islam, jangan pecahkan gereja mereka, tempat sembahyang mereka. Itu bagi hak. Ya. Jadi kita jangan pula jadi sebagai hero yang tak kena pada tempat. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bila dia masuk Islam, Allah ampunkan dosa-dosanya lalu. Dosa tak sembahyang, mencuri, ikut pendapat majoriti di kalangan para ulama. Ya. Manakala mazhab Hanafi dia kata dosa-dosanya lalu dosa kekufuran. Itu pentakwilan mazhab Hanafi. Baik. Disebut juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat lain, idza aslamal kafiru fa hasuna islamuhu kataballahu taala lahu kulla hasanatin zalafaha wa maha anhu. Ya. Ya, kita nak cerita dalam hal ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kafir masuk Islam kemudian baik Islamnya, maksudnya Islam bukan Islam nama, Islam yang betul, berlepas masuk Islam dengan sembahyangnya, dengan puasa, zakatnya, tutup auratnya, bagus Islamnya, akidahnya betul, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal-amal soleh yang dia lakukan ketika sebelum dia masuk Islam. Subhanallah. Subhanallah. Ya, katakanlah orang tu dia, bak kata orang masuk Islam umur 50 tahun. Masuk Islam umur 50 tahun. Selama mana dia bukan Islam tu, mesti dia ada buat kebaikan. Selama 50 tahun dia hidup dekat dunia, sebelum masuk Islam, dalam tempoh 50 tahun, tolaklah umur mumayyiz 7 tahun, 43 tahun, mesti ada kebanyakan dia buat. Tolong kawan dia, tolong isteri dia, silaturahim dengan ahli keluarganya, derma, ikut agama dia dan sebagainya, kebaikan dan sebagainya. Maka bila dia masuk Islam, Allah catat segala kebaikan ketika dia bulan Islam, bukan Islam, sebagai amalan yang tidak dipadam. Subhanallah. Ini Nabi SAW cakap. Maksudnya, yang dia buat baik masa dia kafir tu Allah tak padam, tetap tercatat. Seperti mana dalam kitab Allah tak pas kasih malaikat untuk padam, kecuali yang padam dosa-dosa ketika mana dia dalam keadaan kafir. Masya-Allah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang mana kalau ikutkan ketika mana dia kafir itu, amal solehnya itu tak sah sebenarnya. Kalau dia sembahyang pun memang tak sah. Kalau dia itu Allah tak nak bagi pahala sebab dia tolong orang, boleh pasal apa ketika itu dia tidak beriman. Tapi nak cerita tentang rahmat Allah maha luas, kebaikan yang dilakukan ketika kafir, bila masuk Islam Allah tak padam, tetap kekal dalam catatan malaikat untuk dihitung dengan kebaikan dan dibalas dengan kebaikan dekat akhirat nanti. Subhanallah. Dan begitu juga ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, sebelum aku masuk Islam, aku bernazar. Bernazar dengan bayar sedekah, berpuasa, ya. Aku buat kebaikan. Maka Nabi SAW sebut, ya Hakim, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kata sesungguhnya Hakim, engkau masuk Islam dengan amalan-amalan kebaikan kau sekali yang kau lakukan dahulu. Engkau masuk Islam satu.
Amalan-amalan kebaikan, amalan soleh yang kau lakukan ketika kau kufur, belum masuk Islam pun sekali masuk Islam. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala catat, tuan-tuan. Subhanallah. Ini yang kita nak tahu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan. Kalau kita nak dakwah kepada non-Muslim, ini yang kita nak highlightkan. Jangan takut. I tahu you is a very religious person. Ya, you libat dengan NGO tu, libat dengan charity dan sebagainya. Kalau you masuk Islam, our prophet said, takkan hilang you punya kebaikan. Itu sebagai satu motivasi kita nak dakwah dia. Bagi mereka fikir macam tu. Jadi mereka buat ketika itu atas nama agama mereka, pasal apa? Untuk ganjaran lah, tuan-tuan. So kita cerita pada mereka apa mereka buat dahulu, tidak sia-sia, dan Allah tidak sia-siakan sama sekali. Subhanallah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata lain, macam mana isu yang kita nyatakan orang yang bukan Islam dia buat kebaikan. Ya, orang bukan Islam, orang Kristian ke orang Buddha, dia bukan Islam, tapi dia mati dalam keadaan bukan Islam, mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, bagaimana dia punya kebaikan tu? Macam mana Allah balas? Kalau kita buat kebaikan, dekat akhirat Allah balas dengan syurga, walaupun sedikit. Macam mana? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau buat sebesar debu sekalipun, khairan yarah, tetap Allah pandang satu benda yang baik, iaitu Allah akan balas dengan nikmat. Jadi bagaimana orang bukan Islam dekat dunia ni buat baik? Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam dekat dunia ni lebih baik daripada orang Islam. Kenal Pakcik Kentang? Pakcik Kentang, kan? Dia punya baik tu, Masya Allah. Saya follow dia punya Facebook tu. Hari-hari saya baca cerita dia, saya kata mudah-mudahan masuk Islam. Saya pernah message dia, Pakcik Kentang, masuklah Islam, kan? At least saya dakwah jugalah. Kata okey tuan saya nantilah saya tengok dulu macam mana, kan? Dekat saya DM direct message dekat dia, kan? Kata at least tak apalah, mungkin aku kali ke 10, 20, 100 dakwah dia, at least kalau mungkin tambah lagi ajak Islam, mungkin masuk Islam lah. At least nanti kita dah sampaikan Islam, nanti Allah tanya kau pernah ke ajak Pakcik Kentang masuk Islam? At least adalah jawapan, tuan-tuan. Betul tak? Ya. Tapi dia kata, betul, saya ada fikir nak masuk Islam, tapi nantilah dia balas message sikit lah. Mungkin dia orang sibuk, kan? Kita faham lah, kan? Tak boleh balas panjang-panjang. Ya. Tapi kita dapat sampaikan message dia baca tu, Alhamdulillah lah. Dia baik, tuan-tuan, dia Allah. Dia membantu orang ni, tuan-tuan, tak kira bulu, tak kira agama. Ya. Makcik, ya, ibu tunggal yang nak modal jual nasi lemak, dia bagi 500 lah buat modal. For free, tak ada pinjaman. Dia bila kakak tu dah untung nasi lemak punya banyak tu, nak bayar balik, dia kata dia tak nak ambil bayaran tu. Dia tolong ikhlas. Tapi sayang dia tak Islam. Ya. Tapi orang macam ni, kita doakan Pakcik Kentang dia masuk Islam. InsyaAllah berkat doa tuan-tuan semua, orang soleh ni insyaAllah Allah makbulkan dia masuk Islam. Bayangkan kalau orang bukan Islam yang jenis baik macam tu mati dalam keadaan Islam. Jadi bagaimana Allah balas kebaikan tu semua, tuan-tuan? Kalau Allah tak balas, ini bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Agung, iaitu adil. Nampak? Ya, jadi ada satu hadis Nabi SAW yang mana diriwayatkan daripada Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang disebutkan Nabi SAW bersabda, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan minad dunya. Disebutkan Nabi SAW bersabda daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, orang kafir apabila dia melakukan satu kebaikan, maka dengan kebaikan itu Allah akan membalasnya dengan Allah memberi makanan, Allah bagi nikmat kepada dia ketika dekat dunia. Nampak? Baik. Wa ammal mu'minu fa innallaha yudakhiru lahu hasanatihi wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Yang mana apabila seorang mukmin, apabila dia melakukan satu kebaikan, maka Allah simpan pahalanya dan Allah titipkan dalam catatan malaikat itu untuk dihitung pada akhirat nanti. Ya, iaitu Allah simpan untuk Allah balas dekat akhirat. Dalam masa yang sama, kebaikan yang dilakukan Allah juga bagi dia rezeki atas ketaatannya. Ya, jadi berdasarkan hadis Nabi SAW kita nampak
kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam dibalas oleh Allah dekat dunia juga. Dekat dunia juga. Yang mana kita nampak orang Cina bukan Islam, orang Kristian bukan Islam, orang India bukan Islam buat baik. Maksudnya Nabi kata Allah balas kebaikan dekat dunia. Allah bagi mereka rezeki, Allah bagi mereka kenyang, Allah bagi mereka duit, Allah bagi macam-macam nikmat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya, tuan-tuan. Kenapa lebih kaya? Bukan sebab dia Islam dan sebagainya. Ya, memang dia usaha satu hal. Tapi kadang-kadang kebaikan banyak dilakukan sebab orang bukan Islam tu tolong mak bapak dia, Allah bagi dia kekayaan. Sebab dia tolong mak bapak dia. Tapi Allah nak balas dekat akhirat, dia tak boleh. Tak tercatat lagi sebab dia belum masuk Islam. Jadi Allah bagi dia kekayaan, bagi dia kesenangan. Nampak macam tu. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW sebut ketika saat nak mati sekalipun ada kebaikan yang Allah tak balas ke atas seorang bukan Islam. Katakanlah orang bukan Islam tu saat nak mati. Saat dia nak mati, yang mana dia masih lagi ada beberapa kebaikan Allah tak balas lagi. Semacam mana? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Allah mempermudahkan kematian dia. Dia mati tenang aja. Macam tu. Ya. Manakala disebut juga dalam hadis Nabi SAW, orang bukan Islam bila nak mati, dilihat ada dosa yang Allah tak ampunkan lagi, maka Allah letakkan kesakitan ketika dia mati sebagai penghapus dosa yang lalu. Nampak? Ini hadis yang sahih. Kita bukan cerita pasal penglipur lara ke hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Benda-benda ghaibiat, benda-benda yang di belakang mata kasar kita ambil daripada sumber Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nampak? Jadi sebab tu bila kita nampak ada orang tu bila nak mati dia tersekat-sekat, apa macam tu, kan? Susah sikit nak mati. Kalau ikut mitos Melayu kita ni, tuan-tuan, ini mati su'ul khatimah ni, orang kita ni, ya, jangan main-main. Tak semesti macam tu, ya. Orang kafir kalau mati senyap ya, tenang ya. Oi, dia ni mungkin dah beriman rasa je. Ya, kalau dia beriman di belakang kita, itu wallahu alam, kita tak tahu. Tapi zahir dia tak mengucap, tak ada saksi mengucap, dia mati di atas kafir, urusan atas jenazah seperti orang kafir. Tapi kalau dibalik di belakangnya, dia syahadah senyap-senyap, tak ada seorang yang tahu, itu antara dia dengan Allah. Mungkin dia masuk syurga dan sebagainya. Ya. Tapi zahir mata kita hukum dia sebagai orang Islam sebab tak ada bukti, tak ada saksi dan sebagainya. Ya. Tapi bila kita tengok orang bukan Islam, kadang-kadang tu dia mati payah betul, kadang-kadang nak meninggal dia punya nazak tu sampai berjam-jam, pagi sampai petang. Ya. Dah memang doktor kata 1% saja, tapi tak meninggal-ninggal. Itu tak semestinya su'ul khatimah. Jangan fikir, jangan kita duk ikut mentaliti tanah kubur punya cerita. Ingat lagi tanah kubur? Tanah kubur ni cerita apa, Astro Oasis lah, drama siapa tu dia punya pelakon tu, tukang kubur tu, apa, Nasir Bilal Khan. Dia panggil Tok Adi. Ya. Tok Adi ni dia gambar tu baguslah. Drama dia tu nak bagi kesan kepada orang ramai. Jangan buat jahat nanti penghujung begini. Mati muka berkudis lah. Apa lah kan. Ada yang mati ya, hitam legam muka dia tu ya. Tapi ialah dari segi sudut tu ada benda yang dipersoalkan dari segi sudut akidah. Yang Tok Adi tu, Nasir Bilal Khan tu, lepas dia kebumikan jenazah tu, lepas tu dia pun dengar siksaan kubur tu. Dia seorang je dengar, yang lain tak dengar. Ini pun pelik juga sebenarnya. Pada zaman Nabi yang boleh dengar siksaan kubur hanya Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi tak dengar. Nabi kata kalau kau dengar apa yang aku dengar, nescaya kamu tak akan datang ke kubur lagi. Nabi pesan pada para sahabat. Maksudnya sahabat tak dengar. Sahabat Nabi, insan yang paling hebat selepas Rasulullah, tak dengar siksaan kubur. Tok Adi, tukang gali kubur, boleh dengar pula. Itu yang pelik. Ya. Baik, kita bagi laluan azan dahulu. Kita akan sambung sedikit lagi untuk lekapkan perbincangan kita, insya-Allah. Baik.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, habis cerita pasal orang bukan Islam dipertanggungjawab ataupun tidak, hukum hantar makanan haram kepada non muslim. Ini kita dah habis ceritalah. Ya, tapi cuma nak pesan kalau brother riders tu dia nak hantar arak katakanlah, whisky katakanlah, beer ke, tiba-tiba nampak nama receiver tu Muhammad bin Atan. Tak boleh hantar. Itu dosa. Itu sepakat ulama. You hantar benda haram pada orang bukan Islam haram. Ya. Itu kena tolak lah kot. Ya, tapi jarang ada lah kot. Ya, wallahu alam. Kalau ada pun tak tahu, mungkin ada pengalaman kita tak tanya lagi lah. Baik. Nabi SAW sebut orang yang masuk Islam, baik Islamnya, maka dosa-dosa ketika dia lakukan ketika bukan Islam diampunkan keseluruhannya. Allah habiskan. Allah maksudnya seperti bayi yang baru lahir, bersih. Dekat Kelantan, dekat sempadan Kelantan, dekat Siam sana tu ada sami budak umur 90 lebih. Tuan-tuan boleh cari kat Google, masih ada lagi berita dia. Sami budak umur dia 90 lebih masuk Islam. Masuk Islam, selepas beberapa hari masuk Islam dia meninggal dunia. Ya Allah, saya tak tahu nak kata macam mana dia punya. Yalah, kalau ikut berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita boleh judge dia berdasarkan zahir, confirm syurga. Confirm syurga. Ya, hakikatnya Allah yang tahu, cuma kita secara zahir, hukum melalui Al-Quran dan Sunnah, confirm syurga. Ya. Sama juga kisah pendakwah terkenal, sahabat Ustaz Farid Ravi. Masa dia masuk Islam umur belasan tahun tu, yang paling kuat belasah dia abang dia. Abang dia paling kuat belasah. Cerita kat saya, abang dia yang paling kuat belasah sebab tahu dia masuk Islam sebelum dia pergi Jordan. Ya. Dia cerita kat saya, sebelum 2 minggu abang dia meninggal, abang dia masuk Islam. Allahu Akbar. 2 minggu tu tak sempat nak buat dosa dah. Mungkin buat dosa pun Allah. Ya. 2 minggu tu meninggal. Allahu Akbar. Nikmatnya tuan-tuan. Dalam kubur tu duduk dalam taman syurga. Subhanallah, luas mata memandang. Dekat akhirat, kat padang mahsyar, kita tak tahu macam mana mudah perjalanan. Ya Allah, senang ya. Ini nikmat Allah bagi tuan-tuan. Ya Allah Akbar. Apa lagi kita nak? Itu nikmat yang kita paling besar. Cuma cabaran kita ni lahir Islam. Ya, macam saya umur dah 40 lebih ni, daripada umur akhir balik sampai sekarang ni, berapa banyak dosa kita lakukan. Minta-minta supaya kita dapat husnul khatimah. Baik. Jadi Nabi kata yang dahulu tu Allah hapuskan. Wa kana ba'da dzalika qisas, manakala dosa yang dilakukan selepas masuk Islam qisas. Maksudnya dikira sebagai dosa. Kalau buat hukum hudud, dia kena hukum qisas. Maksudnya orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam, lepas masuk Islam tu dia buat dosa, dicatat dosanya. Kalau melibatkan hukum qisas, dia kena hukum qisas. Contoh, lepas masuk Islam dia bunuh orang, sabit salah, cukup saksi, dia pun kena hukum bunuh, qisas juga. Maksudnya bila dah masuk Islam, start balik pertanggungjawaban terhadap tanggungjawab Islam. Dan Nabi kata al-hasanatu bi asyri amsalihha. Bila dia masuk Islam saja, satu kebaikan dia lakukan, dia dapat pahala 10 kali ganda. Sekurang-kurangnya tuan-tuan. Sebab itu saya kata, kita solat ni tuan-tuan, kalau kita solat maghrib tadi, kalau solat seorang-seorang, dapat pahala sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Seolah-olah kita solat 10 kali. Kalau solat seorang-seorang. Datang berjemaah ni tuan-tuan, 10 kali 27. 270 kali. Tuan-tuan, maghrib tadi sembahyang tu, seolah-olah kita solat sebanyak 270 kali. Subhanallah. Sebab itu Nabi kata, siapa yang puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama saumud dahr. Siapa yang puasa Ramadan sebulan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, ya, 6 hari, seolah-olah dia puasa setahun. Berapa tuan-tuan? 300, berapa hari setahun? 360. Betul tak? Ya, sebulan 300. 30 kali 10, 300. Campur 6 kali 10, 60. 360 ikut kalender Islam, 360. Seolah-olah kita puasa setahun.
Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan Allah bagi pahala seolah-olah dia buat amalan 10 kali ganda. Kalau umat terdahulu umur panjang, satu amal baik, satu kebaikan. Kita satu kebaikan, 10 balasan Allah bagi. Masuk jemaah kali 27, 270. Subhanallah. Ya, sebab tu orang yang berjemaah ni dia rasa feel lain macam tak nak tinggal. Macam mana demam sikit-sikit pun nak datang juga tu. Ya, tak larat pun datang juga. Sebab apa? Duk kira pahala ni. Ya. Dan ila 700 dhi'fin, dan pahala tu kadang-kadang dia tidak hanya kepada 10, dia boleh berganda 700 kali ganda. Subhanallah. Kita bincangkan dulu bagaimana pahala berganda berdasarkan keikhlasan, khusyuk dan sebagainya. Ya, pahala yang 700 kali ganda adalah derma. Kalau kita derma RM1, Allah bagi pahala seolah kita derma RM700. Firman Allah, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un alim. Ya, sesiapa yang infak ke jalan Allah, Allah terahkan satu infak Allah bagi pahala 700. Kalau 1,000 dapat pahala seolah dia derma 700,000. 1 juta dia derma sedekah binaan masjid seolah-olah dia sedekah 700 juta. Bayangkan, itu pahala yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Wasayyi'atu bimithliha. Manakala dosa pula, satu dosa yang dilakukan Allah tak bagi 10 kali ganda. Satu dosa Allah bagi. Macam satu kebaikan 10 ke 700. Tapi satu dosa Allah tetap balas satu. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut logik, satu pahala 10 pahala, satu dosa 10 dosa, betul tak? Tapi rahmat Allah, satu pahala 10 boleh beranjak kepada 700. Ya, tetapi kalau kita buat satu dosa, Allah tetap balas satu juga. Allahu akbar. Jangan buat lepas, kalau macam tu dosa sikit, bolehlah tambah lagi dosa. Jangan macam tu pula ya. Ya. Baik. Dan illa ayyatajawazallah, kecuali Allah ampunkan. Ya. Ada dosa yang memang Allah tak sempat catat, Allah tak bagi malaikat catat, Allah ampunkan atas sebab rahmat dan kasih sayang. Ya, contoh sepertinya pelacur, Allah ampunkan dosa pasal apa? Dia bagi anjing minum. Nampak tu? Sebab tu kalau kita rasa kita ni banyak dosa, pertingkatkan dengan amal soleh. Amal soleh itu akan memadamkan apa yang telah dicatatkan daripada dosa-dosa kita. Wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah dan manfaat. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tana' fi maqamina hadza illa ghafarta wal hamma illa farajta wa la yadayna illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.